antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan limpah taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipanjangkan, diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi saki baki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan ada kebaikan, ada natijah daripada pertemuan kita. Dan rasanya tak terlambat lagi, walaupun kita bukannya nak meraihkan sangat tahun Masihi ni, ya, tapi dia terkait dengan kehidupan. Mudah-mudahan, ya, 2023 yang kita telah lalui, Allah Ta'ala, ya, meredai dan merahmati, ya, kita semua. Dan 2024 yang akan kita hadapi ke depan ni, yang dijangka lebih mencabar, ya, dengan ekonomi, globalisasi, dan para arif billah, ya, tok guru kita, ya, dia pesan benda yang sama juga. Akan berlaku perkara-perkara yang lebih mencabar. Ya, sebab itu, ya, jaga iman. Jaga iman. Nak jaga iman tak lain dan tak bukan adalah, ya, dengan mencari ilmu, supaya dengan ilmu itu kita boleh beramal. Daripada amal itu boleh meningkatkan ketakwaan. Seterusnya, ya, boleh memelihara iman kita. Dan Alhamdulillah, kita ni kalau ikut bulan Islam, petang tadi dah mulalah masuk dalam bulan Rejab, ya, yang mana doa yang dianjurkan, di mana yang biasa dibaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, ya, dalam bulan Rejab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya, kalau kita tengok intonasi kepada wa ballighna itu seolah-olahnya kita merayu, kan? Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban, wa ballighna, sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sebab tak semua Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam bulan yang penuh rahmat, maghfirah, kan? Sebab tu para sahabat, ya, bila mana masuk Rejab, mereka dah mula membuat persiapan untuk mengetuk gerbang Ramadan. Dan saya diingatkan pesan pada anak-anak isteri kita, mana yang tak ganti lagi puasa, puasa ni yang lepas ni, ni ada waktu lagi lah, ya, untuk menyelesaikan hutang-hutang, ya. Dan amalan-amalan sudah barang pasti yang menjurus kepada lunaknya nanti, ya. Sebab ada orang dia beranggapan macam ni, tak buat persiapan pun Ramadan tu datang juga, tak berubah pun, kan? Tetapi bagi orang yang buat persiapan dengan orang tak buat persiapan, pasti lain dia punya natijah dia. Bagi orang yang buat persiapan, dia akan memasuki bulan Ramadan dengan sangat bersedia. Berbeza dengan orang yang kan? Dan kita minta mudah-mudahan diberi lagi satu peluang untuk masuk bulan Ramadan itu dalam keadaan kita sangat-sangat bersedia. Dia lain, tuan-tuan. Game tu ada, padang dah siap,
Tapi kalau pemain itu tak berlatih, tahu-tahu dia masuk je lawan, kalah lawan. Tapi kalau dengan latihan, ya, dengan persiapan yang rapi, dia akan masuk dalam bulan Ramadan itu ataupun dia masuk ke gelanggang, ya. Tak kira lah. Kalau sekarang ni orang duk sibuk pasal Piala Asia lah, kan. Apa juga rintangan yang ada, dia boleh, kata proses meningkatkan prestasi dan kemuncaknya adalah bulan Ramadan itu. Sebab apa? Sebab latihan-latihan itu mematangkan bila mana kita masuk bulan Ramadan. Sebab kita nak natijah itu selepas Ramadan tu. Ya. Result ataupun keputusan, natijah, ya, selepas Ramadan itu, adakah kita masih orang yang sama ataupun orang yang lebih baik. Dan alangkah malangnya kita jadi orang yang lebih teruk. Dan tapi proses ataupun progres ke arah itu mesti melalui proses mencari ilmu pengetahuan. Untung mudah-mudahan kita dikekalkan dalam keadaan hal macam ni. Kita datang ngaji ni bukan sebab kita rajin. Kita datang jemaah ni bukan sebab kita rajin, tak. Tapi Allah Ta'ala pilih. Bila mana Allah Ta'ala dah pilih, ceritanya mudah-mudahan Allah Ta'ala terus pilih, ya, dalam keadaan macam ni. Sebab apa? Dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat itu boleh membantu kita meneracai. Jadi neraca untuk kita buat pilihan mana yang baik dan mana yang tak baik. Dan perkara ini kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga kita, sebab itu adalah amanah dan tanggungjawab kita. Semua tu akan dipersoalkan. Ala kullukum ra'in. Lepas ni, kalau kita kata saya tak kahwin lagi Ustaz, kalau dia tak kahwin lagi, dia menjadi pemimpin pada diri dia. Tapi tak ada orang yang tak memimpin. Semua ada tanggungjawab itu. Ya, semua ada tanggungjawab. Dan kita lebih-lebih lagi lah yang berada ni, masuklah yang bercakap ni. Ya, kita ada isteri yang diamanahkan, kita ada anak yang diamanahkan. Ya, kita kena sampaikan amanah-amanah itu supaya mereka juga tahu apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa Allah Ta'ala larang. Kalau tidak, tak terlepas. Kalau indikator kita kepada kejayaan anak itu, dia dah pergi Menara Gading Ustaz, dia dah keluar dengan jawatan yang baik Ustaz, okey, tak ada masalah, tahniah. Tetapi adakah hubungan dengan Allah Ta'ala dia dapat jaga? Kalau dia sekadar pergi Menara Gading dengan keluar jawatan yang baik, tetapi hubungan dengan Allah dia tak boleh nak jaga, fail kita. Kalau dia tak pergi Menara Gading, tetapi hubungan dengan Allah Ta'ala dia boleh jaga, itu lebih baik. Dan yang terbaik sekali, ya, dia boleh pergi Menara Gading, keluar dengan jawatan yang baik dan hubungan dengan Allah Ta'ala dia boleh jaga. Lebih-lebih lagi lah di akhir zaman ni. Ya. Nabi SAW ingatkan apa? Ikat anak perempuan kamu, isteri kamu, ibu kamu. Maknanya ikat tu bukannya ikat dengan tali tu, bukan. Ikat dengan ilmu. Sebab hentakan Dajjal itu akan menarik minat mereka-mereka ni, lebih-lebih lagi yang wanita je lah, yang perempuan-perempuan ni, untuk berpusu-pusu menyerbu ke arah, ya, hentakan Dajjal itu. Hari ni kita dah tengok dah. Ya. Dia punya apa? Dia punya anasir-anasir itu di akhir zaman ini. Ya, dia telah tonjolkan dah. Yang mana perkara yang baik dinampakkan seperti tak baik. Perkara yang tak baik dinampakkan seolah-olah itu baik. Ya, sehingga kan hari ini, ya, kalau anak-anak perempuan kita baik, lelaki baik, kalau sekiranya tidak ada ilmu pengetahuan, dia sendiri sukar untuk membuat pilihan.
Sudah barang pasti perkara-perkara yang melalaikan itu menjadikan itu yang seronok. Ya, itu yang seronok. Jadi tanggungjawab kita lah. Sebab tu tak dapat tidak. Kalau baru ni siapa? Pelakon tu. Alif Satah. Kan? Dia ajak orang pergi solat subuh seperti Jumaat. Kan? Alhamdulillah, satu usaha. Malu kita. Malu kita. Ya, tapi benda tu kena istiqamah. Sebenarnya tak susah. Baik Masjid Kota Damansara baik, Surau Darul Hidayah baik. Kalau kita ada anak, ada isteri yang hari ni masih bersama kita, ajak mereka sekali. Penuh surau ni, percayalah. Tapi masalahnya kita tak ajak. Tanggungjawab kita terlepas tak? Tak terlepas lagi. Sebab apa? Kita tak mampu untuk memberi ilmu, pengetahuan ataupun memberi pengajaran kepada anak dan isteri kita pada masa yang sama. Kita tak buat sesuatu untuk mereka dah dapat perkara. Ya. Bukan mudah tuan-tuan. Kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sambung ayat dia apa lagi? At-taibun, al-amidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya. Satu anjuran ataupun satu situasi yang Allah Ta'ala nak tawarkan. Allah Ta'ala nak tawarkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Sebenarnya Allah Ta'ala nak membeli. Ya. Orang-orang beriman itu, ya, jiwa raga mereka, harta benda mereka, yang mana Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Man? Siapa? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Tu saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah tu. Di Palestin kan. Sama ada mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Ya. Tapi yang tu seperti yang kita dah kongsi sebelum-sebelum ni lah. Ya. Allah Ta'ala dah memilih mereka untuk berada dalam keadaan yang macam tu dan mereka telah dididik bukannya sehari dua. Mereka telah dididik sebab isu Palestin bukan isu baru, isu yang dah lama dan mereka telah diuji sehingga hari ini jiwa mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih jalan yang singkat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa lagi yang mereka nak? Ada tu tak ada siapa dah. Tinggal dia je. Itu pun kaki sebelah tak ada. Tapi still pegang senjata lagi nak jaga, ya, agama, nak jaga bumi ataupun nak jaga Baitul Maqdis tu, Al-Aqsa. Tak ada siapa dah. Jadi apa yang dia nak perlukan dalam kehidupan dia? Tak ada lah. Melainkan nak jumpa dengan Allah. Sebab tu dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita diuji dengan kiamat kecil. Kiamat kecil ni kematian di kalangan ahli keluarga kita. Betul? Ya. Perasaan bila mana diambil itu sudah barang pasti siapa pun akan merasakan kesedihan. Tetapi adakah kesedihan itu atas ujian kematian itu menjadikan kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik? Sebab apa? Sebab kita nak jumpa balik orang ni. Orang ni orang yang kita sayang. Dia ayah kita, dia ibu kita. Kita nak jumpa dia. Tetapi bagaimana jalan, bagaimana wasilah kita nak berjumpa dengan dia kalau sekiranya kita tidak menjaga hak-hak
Ya, kita sebagai hamba yang perlu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak jumpa nanti dekat mana? Dekat syurga. Sepatutnya bila berlaku macam tu, kita ada turning point untuk kita merubah. Yang aku kehilangan ibu yang aku sayang, aku kehilangan ayah yang aku sayang, aku kehilangan isteri yang aku sayang, aku kehilangan anak yang aku sayang dan aku nak jumpa dengan mereka. Jadi jalannya macam mana? Dah pasti kita akan melalui jalan yang kita boleh jumpa dekat syurga nanti. Maka jadi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara di Palestin tu betul. Ya. Dan jiwa mereka yang macam ni kental. Ya. Kita jauh. Kan? Itu kita selalu sembang. Sembang boleh lah. Kan? Letak apa? Mafla. Kan? Pakai baju Palestin. Ya. Apa? Dia punya tu. Ada dia punya yang takadam tu. Ada dia punya kata-kata semangat tu kan. Semangat diperlukan, tetapi semangat saja tak cukup. Dia mesti daripada dalaman. Mesti kolbun kita itu mesti kebergantungannya hanya pada Allah Ta'ala. Ilah maknanya selain daripada Allah tu tak ada. Sebab tu kita kata keberadaan kita waktu bila pun, saat-saat ya, nafas kita yang ada pada hari ini pun, itu sebenarnya Allah yang bagi. Jadi kita tak ada apa pun. Tak ada apa. Bagi mereka memang tak ada apa. Tapi itulah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kita mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Di sisi Allah Ta'ala yang kita pun tak tahu bagaimana keadaan dia. Tapi yang kita cerita dulu apa? Orang yang mati syahid, walau bagaimana keadaan dia, dia minta sebenarnya dengan Allah Ta'ala untuk kembali ke dunia, untuk bertemu dengan kita, nak bagi tahu yang mati syahid itu best. Yang keduanya, dia nak mati lagi macam tu. Kalau kita tengok pada zahirnya berkecai, wah kan. Nikmat berkecai itu bagi dia, dia nak lagi macam tu. Kita fikir 2-3 kali tuan-tuan. Kan? Masuk ni yang cakap ni pun. Kan? Bila nak pergi apa ni je, dia orang tak ada. Sebab jalan pintas nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang kita kata pada pertemuan lepas kan, kalau dah pakai apa tu, yang tutup tu, kalau dia ada mak dia pun dah reda untuk dia pergi. Kalau dia ada isteri dia reda untuk dia pergi. Kalau dia ada anak dia reda untuk dia pergi. Sebab dia dah tak nak balik lah. Yang tu pergi tu memang dia nak cari syahid. Memang dia nak cari apa? Jalan pintas untuk bertemu Allah Ta'ala. Tapi dalaman dia tu, kita tak boleh nak bayangkan. Ya. Tapi tak katalah yang beri Al-Qasam tu pun, ya, orangnya yang hafal Quran, hafal hadis, puasa tak tinggal, tahajud tak tinggal. Kita tinggal sama. Kan? Bezalah, sangat beza. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Inilah janji-janji yang Allah Ta'ala telah maktubkan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Sampai diberikan, ya, wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Ya, berilah kabar gembira bagi, ya, akan apa, perniagaan jual beli yang sangat menguntungkan ini. Kan? Apa tu sambung ni apa? At-taibun, orang yang banyak bertaubat. Mudah-mudahan kita lah tu. Kan? Sebab orang yang jaga solat, orang yang menjaga solat,
Ketika mana dia nak ambil wuduk lagi, dia dah mula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita ni niat wuduk. Ya, dengan wuduk yang kita ambil itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Selesai pada itu, kita pun berada di tikar sembahyang kita pun astaghfirullahalazim. Itu bagi orang-orang yang memelihara solatnya. Dia sentiasa berada dalam keadaan beristighfar. Tetapi kalau kita letak sekali nak solat 10 kali istighfar. Kita solat sehari semalam 5 kali. Baru 50. Nabi SAW yang tak ada dosa, maksum, dalam riwayat mengatakan 7 kali dan ada mengatakan lebih 100 kali. Ya Allah, malunya kita. Malu dengan Rasulullah. Malu. Kan? Sebab tu ya, dianjurkan untuk kita, selain daripada kita beristighfar ketika mana solat fardu, dalam solat-solat sunat kita juga kita sentiasa beristighfar, mohon keampunan. Sebab apa? Kita ni manusia, tak terlepas. Kadang-kadang perkara-perkara yang kita lakukan itu tanpa kita sedar. Kan? Kita tak tahu sebab manusia itu pelbagai. Kadang-kadang apa yang kita lontarkan satu-satu perkara itu tidak semua disenangi oleh semua orang. Dan kita tak mampu nak menyenang ataupun nak bagi semua orang puas hati. Tak mampu kita. Ya, sebab tu kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita buat solat-solat taubat, kan? Tu at-taibun al-abidun, ibadah kita. Masuklah yang kita sebutkan, ya. Yang nak jadi kuat macam mana saudara-saudara kita yang berada di sana adalah solat kita. Solatlah, daripada solat itulah tercernanya iman, takwa, kan? Sebab kita ni nak sampai ke peringkat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar tu jauh. Sebab kita solat alhamdulillah, tapi kita nak pergi kepada yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Betul, sebab tu nak dikatakan nak jadi baik solat, nak jadi elok solat, nak hebat solat, nak berjaya dunia akhirat solat. Maka kita jaga solat kita. Kita sentiasa perelokkan solat kita. Termasuklah yang perkara-perkara yang sebelum pergi kepada solat itu, apa dia? Bersuci dan sebagainya. Kadang-kadang kelompongan-kelompongan yang kita ambil mudah dalam kita bersuci pun, ya, solat insya-Allah lah, Allah Taala terima dah solat kita tu, ya, sah, tetapi kita kuatiri value-nya tak ada. Kemudian apa lagi? Bila sebut al-abidun, jadi orang yang kuat ibadah itu siapa lagi? Ya, sebab ibadah itu ada yang namanya ibadah khusus, ada yang ibadah umum. Apa-apa jugalah yang kita buat, ya, termasuklah menyebarkan kebaikan yang kita selalu sebut, waf'alul khaira fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Semua tu perkara-perkara yang kita boleh buat. Sebarkan kebaikan, kan? Afsyus salam, kita dah kongsi dah, kan? Ya, sebarkan salam. Antara sunnah yang akhir zaman, benda ni ambil mudah. Ya. Sebarkan salam, ya, satu benda yang sangat besar. Kemudian apa juga yang kita lakukan, apa juga latar belakang kita, apa juga baju dan apa juga topi yang kita pakai, ya, maka kita niat kerana Allah Ta'ala, dia akan jadi ibadah kepada kita. Kemudian as-saihun. As-saihun ni, ya, ulama tafsir dia mentafsirkan, contoh-contoh lah.
bepergian cari ilmu, kan? As-sa'ihun. Kemudian ar-raki'un, orang yang solat rukuk lah, kan? Jadi kita sebut ar-raki'un ni, dalam ayat lain disebut warka'u ma'ar raki'in, dalil kepada solat berjemaah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya bila sebut bersama tu ramai, kan? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Bukan merukuklah kamu bersama orang-orang yang merukuk. Dia ada yang nakal, kan? Ustaz, warka'u ma'ar raki'in itu, ya, merukuklah kamu bersama orang-orang yang merukuk, dia kata. Itu nakal tu, kan? Itu dalil kepada solat berjamaah. Sebab rukuk sudah pasti merujuk kepada dia rukun pada solat, sudah pasti merujuk kepada solat. Kemudian as-sajidun, dia rukun juga pada solat, tetapi tak semestinya sujud dalam solat. Boleh aja kita sujud ketika waktu lain. Sujud syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang begitu banyak. Ya, duduk, ya Allah, banyak sangat rezeki yang kau bagi, ya Allah. Sujud kita. Ya. Dan ketika mana sujud, sebenarnya kita telah meletakkan diri kita sehina-hina, sekerdil-kerdil kejadian. Kita letak kepala kita, orang kita Melayu ni kepala cukup pantang, kan? Sebab apa? Kau ingat aku tak bayar fitrah, dia kata. Dia ambil tu, dia buat macam ni, kau ketuk kepala aku, ya. Cukup pantang. Tapi saya, tuan-tuan, belajar tahfiz dulu dengan guru India, Maulana, kan. Kepala lah tempat main dia. Dia pegang tu, bergolek kopiah. Dulu zaman saya mengaji dulu, dia ada kopiah kait yang budak-budak muslimat buat tu. Kalau nak buah nama kita, dia boleh buat, kan? Itu saya tengok kawan saya tengah tu sekali kopiah berguling. Gerak lalu depan kita. Kali tengok dah menangis dah kawan. Oi, kepala dia buat main je. Dan macam dia ada satu kamus besar tau. Selalunya Maulana lah. Dia dalam Quran punya apa dia panggil? Fawasil ataupun ayat-ayat, bilangan ayat-ayat tu dia boleh tahulah berapa wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul khasirun yasalunaka anil anfal, yasalu tu ayat yasalu tu ada berapa. Kadang-kadang dalam periksa dia tanya tu. Kita ingat dia nak tebuk, kan? Juzuk 2. Kita pun standby ni. Cuba bagi ada berapa yasalu. Tapi geng-geng Maulana ni dia boleh tahu. Besar. Yang tu kawan saya tu dah lah tak berapa nak tinggi sangat. Hempuk itu je, pung kat kepala. Tapi itulah, dalam ramai-ramai yang mana paling kena teruk tu, hari ni Qurannya sangat masyhur. Saya antara yang tak kena teruk, jadi Quran tak berapa nak lancar. Sebab setiap kali kena ayat yang kita kena pukul, ayat tu kita ingat sampai sekarang. Jadi ada kawan saya tu, ni cerita. Keluar sikit kita punya apa ni. Dia lepas kena pukul, dia kena halau, dia balik rumah. Kat rumah, ayah dia pula balun dia. Bukan macam sekarang. Sekarang balik kena pukul. Kalau kita apa, Black Maria tak datang, kira okey lah tu, kan? Jangan buat pasal pukul anak orang sekarang ni. Zaman kami mengaji dulu, tak ada. Jadi yang seorang ni, dia kena, lepas tu dia kena tu. Balik rumah, dia ngadu kat ayah dia. Ayah dia pula balun dia.
heret bawa pergi ke pondok, suruh sujud depan tok guru tu, minta supaya diterima balik. Minta supaya diterima balik. Hari ni Quran dia, ya Allahu Akbar. Satu huruf pun tak jatuh. Dia boleh baca atas ke bawah, bawah ke atas. Baca terbalik tu dia boleh baca. Ha. Saya pernah jadi munabih dia waktu tarawih. Kan? Dia pernah jadi munabih dia waktu tarawih. Allahu Akbar. Cuma itulah Allah Ta'ala uji dia, sahabat seorang ni. Dia gagap sebenarnya. Gagap. Dia 2-3 beradik. Semua hafiz Quran dan itulah masing ada dia punya, dia gagap A. Kan? Bila gagap A ni payahlah. Sebab waktu solat Allahu Akbar. Penutup solat Assalamualaikum. Nampak? Jadi dia tarawih, baca Quran bila dah mula tu zam. Tapi bila dah hujung, kita duduk belakang ni, dia buat dah. Kan? Kita nak tunggu orang lain tak tahu. Yang tahu kita je. Kan? Tunggu dia nak bagi Assalamualaikum tu. Dia duduk. Lepas tu dia dapat kaedah. Kaedah dia apa dia? Syarat. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tapi Qurannya sangat lancar. Ya. Jadi sujud ni kita meletakkan semulia-mulia kepala kita itu rendah daripada punggung kita. Dan ketika sujud adalah waktu yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sujudlah lama sikit. Kan? Sujudlah lama, ya, dengan rasa hina, rasa rendah, ya, rasa kerdil. Kita ucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan. Yang ni kita sebut tadi tu. Ya, tanggungjawab kita ajak, saya kira dah mengajak lah, kan? Tapi nak mencegah kemungkaran tu, wan nahuna 'anil munkar itu, ia satu benda yang agak sukar. Ya, sebab al-amiruna bil ma'ruf ni kalau kena dalam circle kita, itu yang paling afdal. Ya. Siapa? Isteri, anak-anak, ipaduai, tu. Ya. Ajakkan, insya-Allah. Cuma jangan apa ni lah. Selesai habis nanti, kita dah medang-medang kan. Balik, sampaikan lah. Ya. Tapi nak mencegah kemungkaran ni sebenarnya sukar. Kita boleh tengok anak buah kita baru bertunang dah dibawa bulu kilir. Tapi hari ni bertunang tu dah, bagi dia orang sekarang ni tunang tu dah lesen dah. Kan? Sebab kita kadang-kadang bila kita buat apa ni naik kereta berdua ni dah kahwin ke? Belum lagi. Kita orang dah bertunang dah. Hang ingat hang bertunang hang boleh suka-suka bawa suka-suka hati. Tu. Jangan tuan-tuan. Dah kahwin tak apa. Tunang bukan. Jangan mudah-mudah kita nak lepaskan macam tu je. Ya. Kalau tak jenuh kita nak jawab kepada Allah Ta'ala nanti. Kalau benda tu, benda yang kita tak pernah sebut, benda tu tak boleh, tunggu di akhirat. Anak kita tak akan tuntut pada kita. Ayah aku bagi. Ayah aku tak cakap pun benda ni. Tak boleh. Jangan cik pasal. Ya. Dan yang akhir sekali apa? Wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang menjaga akan had-had dan hukum-hukum Allah. Kalau Allah Ta'ala dah kata macam tu lah. Yang haram, haram. Ya.
pakai tudung, tutup aurat, kan? Jangan mudah-mudah aja. Kadang-kadang nak keluar rumah, nak sidai baju depan rumah tu pun pesan. Jangan sampai tak tutup aurat. Takat tutup kepala, lepas tu pakai lengan pendek. Belum. Sebab dalam ayat yang mengatakan min jalabi bihin kan. Ayat tutup aurat tu, min jalabi bihin tu menutup apa? Dada tu, ya. Sebenarnya itulah indikator kepada tutup aurat. Telekung yang dipakai tu, itulah tutup aurat sebenarnya. Yang dikata min jalabi bihin. Ya. Jadi tak ada alasan kalau kita pergi mana-mana, perempuan, sebab perempuan ni dia masalah ni. Kan? Kadang-kadang tengok yang pergi rombongan-rombongan. Kenapa tak solat ni? Telekung tak bawa, dia kata. Syarat solat bukan telekung. Tetapi kalau kamu mengikut peraturan yang disebut dalam Quran, tudung yang kamu pakai itu mesti macam tu, itulah telekung. Tapi hari ni tudung bagai-bagai. Kan? Tak apalah, fashion tak ada masalah. Kan? Tapi jangan jadikan alasan untuk tidak solat. Kalau uzur tak apa. Kan? Ini sebab telekung tak bawa je tak solat. Sedangkan garis panduan yang Islam bagi itu, itulah sebenarnya tudung yang cuma telekung tu kita tengok, kalau telekung kat belakang tu memanglah sampai ke lutut. Kan? Dia sebenarnya tutup, kan? Marah dada tu tutup. Dia jaga hukum-hukum Allah Ta'ala. Disebut hududillah. Hudud tu kan? Apa hukum hudud? Dulu nak sebut hudud, orang pun takut kan? Tapi itulah bendanya. Sebab ada yang tanya, betul ke Ustaz dalam Quran ada sebut pasal hudud? La ilaha illallah. Wal hafizun li hududillah tu apa? Orang yang memelihara akan had-had hukum Allah Ta'ala. Kalau kita tengok qisas, kan? Hukum bunuh dibalas bunuh. Kalau kita tengok hukum pancung, pada orang awam biasanya dia akan kata hukum pancung itu zalim. Sebenarnya tak zalim. Sabit kesalahan, dia dihukum pancung, ya. Sebenarnya itulah hukum yang terbaik sekali. Selesai itu zero dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tengok sakit sebenarnya dekat sini ke dekat sini? Kalau kita terkena pisau, sini sakit ke sini sakit sebenarnya? Kan? Kita terpotong, kadang-kadang kita tak sedar. Ya. Tapi bila dah sampai arahan sampai ke otak, baru kita akan rasa sakit. Saya pernah accident dulu kan, jatuh motor. Pernahlah jadi Superman kan, terbang. Gerung. Bila bangun, helmet tu dah macam kena taral. Bila bangun, buka helmet, kepala pening. Baju koyak, seluar jin koyak. Jalan pun terhoyong-hoyang. Cari sepupu. Yang sepupu yang bawa, saya duduk belakang. Naik motor Kip waktu tu. Kip kan dia punya tu belakang Kawasaki tu kan. Jadi kita ada experience terbang lah. Sebab bila melanggar tu automatik, tak payah tahan lah. Macam pucuk apa ni dia pergi kan. Ya. Bila jatuh, bangun tu kita tak rasa apa. Tapi bila ada orang cakap, "Dik, berdarah tu." Waktu tu baru kita tengok, terus rasa. Kan? Arahan yang dihantar ke otak. Kalau dah pancung sini, masa bila arahan nak sampai? Orang tu sakit tak? Tak sakit. Sebab arahan tu tak sampai. Nampak tak? Macam hukum potong tangan. Kan? Mungkin siapa yang pernah pergi Mekah, pergi apa ni kan, ada potong tangan ni kan dia buat di umumnya apa ni kan.
Orang yang nak kena hukum potong tangan tu tuan-tuan, dia telah diadili dengan seadil-adilnya sehingga kan dia memang reda untuk dipotong tangan. Lepas tu hari tarikh dia kena potong tangan, dia demam. Dia demam. Hukuman tu berjalan tak? Tak. Dia sihat betul baru jalan. Waktu potong tu doktor dah tunggu dah kat situ. Kan kesihatan dia dah okey apa semua. Dia dah reda dah sebab apa? Selesai tu dengan Allah Taala settle kan. Jadi ada doktor yang akan tarik ni. Plot kan ada sendi ni kan. Ha, jadi dia guna parang dia tu memang tajam lah kan. Bila dia tang je darah akan memancut. Bayangkanlah ya. Ambulan yang berada di sekeliling tu. Banyak ambulan. Kan? Banyak ambulan. Yang nak kena potong tangan satu je. Tapi ambulan tu banyak. Ya. Ambulan ni untuk siapa? Untuk penonton yang tengok tu. Pengsan. Bukannya yang sakit tu. Yang sakit tu dah ada doktor khas dia. Lepas dia potong, dia akan tutup. Terus dibawa untuk dirawat. Tapi bila darah tu keluar zoom macam tu, yang tengok tu, itulah guna ambulan ni banyak-banyak tu. Kan? Maknanya hukum Allah Ta'ala bagi itu adalah hukum yang terbaik. Maka kita peliharalah. Ya. Wabasyir dari hududillah wabasyiril mu'minin. Bagilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Saya kira cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ni. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kemasukan kita dalam bulan Rejab ni, kita buatlah persiapan-persiapan kan. Bagi tahu dengan anak-anak perempuan kita, isteri kita yang mana tak selesai lagi, bayar hutang puasa, selesaikan dulu. Ya. Tengoklah apa-apa yang patut, ya, puasa Isnin Khamis kan, buat balik ya. Kemudian Quran kita, ya. Quran kita ni kita tartilkan balik, tahsinkan balik supaya nanti bila masuk bulan Ramadan je, ya. Biasa ada grup tadarus kan. Join grup tadarus. Join. Supaya apa? Supaya kita akan saling memperelokkan bacaan Quran kita. Ya, kadang-kadang ada orang bila kena tegur besok datanglah. Kan? Sedangkan kalau yang tegur tu biasanya dalam satu grup ada 4-5 orang kan. Kalau 2-3 orang tegur tu maknanya alhamdulillah lah. Ada 2-3 orang yang mahir yang menegur kita. Kan? Tapi biasanya dia tak boleh terima teguran tu. Kan? Macam-macam lah alasan dia. Kena tegur je. Aku ngaji dulu tak macam ni pun. Cik kan. Tok guru aku ajar lain. Kalau 2-3 orang tegur tu maknanya betul lah, salah lah tu. Kan? Dan beruntunglah orang yang tegur tu 3 orang, 4 orang kan. Sebab nak rawi hadis pun kan. Ramai tu lebih elok. Kan? Cukup sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas kepercayaan yang tuan-tuan berikan. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي اليمن وفي كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.